Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Unified National Networks UNN Sendirian Berhad, Sumbiling Telephone House, Jalan Istana Darussalam. Semasa keberangkatan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan keprihatinan baginda dalam beberapa perkara berkaitan kebaikan atau manfaat penyatuan 3 buah syarikat telekomunikasi tempatan iaitu Telekom Brunei Sendirian Berhad Telbru, Data Stream Technology Communications Sendirian Berhad DST dan Progressive Cellular Sendirian Berhad PCSB. Antaranya kerisauan hilang pekerjaan warga tempatan dan jawatan di peringkat pengurusan eksekutif UNN dimonopoli oleh warga asing. Baginda mengingatkan semua insiden melibatkan perbuatan salah laku janganlah dilihat dengan sebelah mata sahaja tetapi perlu dilihat dengan mata kesedaran. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menggariskan UNN adalah sebuah organisasi 100% milik kerajaan baginda di bawah Darussalam Aset Sendirian Berhad ditubuhkan pada 4 Disember 2018 dengan tujuan untuk menyediakan perkhidmatan telekomunikasi digital di negara ini. Pada 1 September 2019, UNN telah mengambil alih semua infrastruktur telekomunikasi dan rangkaian di negara ini, beserta aset-aset dari 3 buah syarikat telekomunikasi tempatan, iaitu Telekom Brunei Sendirian Berhad Telbru, Data Stream Technology Communication Sendirian Berhad DST dan Progressive Cellular Sendirian Berhad PCSB. Apabila infrastruktur rangkaian syarikat-syarikat telekomunikasi di negara ini diambil alih oleh UNN, maka berlakulah kekeliruan bukan sahaja di kalangan kaki tangan syarikat-syarikat telekomunikasi yang terlibat, malah juga di kalangan orang ramai. Telah timbul banyak persoalan. Antaranya, apakah kebaikan atau manfaat penyatuan ini dibuat? Di samping terdapat juga harapan bahawa inisiatif ini akan membawa perubahan positif, khasnya kepada harga perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Dalam titah, baginda menyentuh mengenai isu yang tidak mudah berakhir, iaitu pengurusan kaki tangan. Memang dari peringkat awal penubuhan lagi, isu pengurusan adalah paling dibangkitkan oleh kaki tangan syarikat komunikasi yang terlibat. Terdapat kerisauan mengenai nasib kaki tangan, iaitu dengan adanya inisiatif ini akan menjanjikan lebih 500 pekerja warga tempatan akan kehilangan pekerjaan kerana pihak UNN akan lebih memilih pekerja-pekerja yang diperlukan sahaja. Sementara pekerja-pekerja yang kurang diperlukan akan dimasukkan ke dalam satu skim khas yang lain, dengan tujuan pekerja-pekerja itu nanti akan berhenti secara sukarela untuk mencari pekerjaan di tempat-tempat lain. Apabila ia berlaku, maka jawatan-jawatan yang dikosongkan kelak
akan ditawarkan kepada pekerja-pekerja asing yang dianggap lebih berkemahiran. Inilah antara isu yang tidak mudah berakhir. Juga disentuh oleh Baginda persoalan mengenai pengisian jawatan di peringkat pengurusan eksekutif UNN. Selain isu kerisauan hilang pekerjaan, pekerja-pekerja tempatan juga heboh mempersoalkan jawatan-jawatan di peringkat pengurusan eksekutif UNN. Hampir-hampir dimonopoli oleh warga asing. 5 dari 7 jawatan tertinggi dipegang oleh warga asing. Ini membawa pelbagai tuduhan dan kesalahan di kalangan pekerja tempatan terhadap pihak DA Sendirian Berhad, dan malah mengandaikan bahawa pegawai yang bertanggungjawab di dalam kerajaan adalah lebih gemar mengambil warga asing dengan memberikan gaji lebih tinggi kepada yang diterima oleh warga tempatan. Sekalipun jawatan yang disandang adalah sama. Titah Baginda turut menyentuh prestasi warga asing sama ada memberangsangkan atau sebaliknya. Beta dalam perkara ini tidak akan segera menyebelahi mana-mana pihak, tetapi lebih cenderung untuk mengetahui hakikat tanpa dibayangi oleh sembarang usaha atau niat menyembunyikan kebenaran. Termasuk perlu dirungkai ialah mengenai prestasi warga asing, sama ada memberangsangkan atau sebaliknya, kerana ada sungutan mempertikai bahawa mereka ini seolah-olah tidak mempunyai sebarang kepakaran dalam telekomunikasi, kecuali lebih banyak memikirkan kepentingan pribadi, bukan untuk kemajuan UNN. Namun menurut sungutan, pegawai kerajaan yang bertanggungjawab membuat pilihan sering menyebelahi dan mengikut kemahuan pegawai-pegawai warga asing tersebut. Baginda juga menyentuh mengenai masalah kelajuan internet. Setelah lebih 4 tahun penubuhan UNN, sungutan terus berlaku mengenai tahap perkhidmatannya. Dengan masalah kelajuan internet adalah antara yang kerap dibangkitkan. Tetapi pihak UNN sering mengelak dengan memberi alasan bahawa perkara itu berpunca dari kecurian kabel. Tetapi dalam masa yang sama, pihak UNN tidak atau kurang usaha untuk mengatasi isu kecurian tersebut. Maka berbangkit dari kelemahan ini, segelintir orang awam telah memberikan nama jolokan kepada UNN sebagai Useless National Network. Baginda seterusnya menyentuh mengenai tindakan warga asing yang terdesak untuk menamatkan perkhidmatannya. Syak musangka tidak dapat dielak dari berterusan pada awal tahun 2022. Kesulitan UNN telah disiasat oleh Biro Mencegah Rasuah, BMR. Tetapi siasatan tidak sampai ke mana. Apabila pegawai berkenaan telah balik
ke negara asalnya bersama-sama dengan isterinya sekali. Ketua Pegawai Kewangan di DA Sendirian Berhad, tindakan mereka meninggalkan Brunei ini telah mencetuskan spekulasi sebagai untuk mengelakkan daripada disiasat oleh pihak berkenaan dan menguatkan lagi spekulasi bahawa konsultan berkenaan adalah penerima gaji yang lumayan yang disamakan dengan gaji seorang menteri, tetapi terdesak untuk menamatkan perkhidmatannya kerana takut disiasat. Baginda juga bertitah membangkitkan mengenai permasalahan syarikat-syarikat di bawah Darussalam Assets Sendirian Berhad. Pada Julai 2022, pihak audit telah diarahkan untuk membuat audit terhadap beberapa buah syarikat telekomunikasi di bawah DA Sendirian Berhad, termasuk UNN. Tetapi pengerusi DA Sendirian Berhad sebaliknya mengarahkan pihak Jabatan Audit supaya tidak payah membuat pemeriksaan audit berkenaan. Tindakan pengerusi DA Sendirian Berhad menghalangi Jabatan Audit dari membuat pemeriksaan audit ini telah mengejutkan ramai pihak dan sekaligus mencetuskan andaian bahawa pengerusi DA Sendirian Berhad dengan tindakannya itu bertujuan untuk menutupi segala permasalahan syarikat-syarikat di bawah DA Sendirian Berhad. Kerana sebilangan warga asing yang berundur lebih awal sedang UNN masih dibelenggu masalah juga dibangkitkan oleh baginda. Berdasarkan beberapa kerana negatif telah mengundang spekulasi adalah salah guna kuasa dan kewangan di UNN. Spekulasi ini dikuatkan lagi oleh kerana sebilangan warga asing yang telah menyatakan hasrat untuk berundur lebih awal dari tempoh kontrak mereka tamat. Mengapakah mahu berundur lebih awal sedang perkhidmatan UNN masih menjadi teka-teki? Sepatutnya mereka bukan berundur lebih awal, tetapi bekerja lebih keras untuk membina UNN supaya lebih berdaya maju dan menyerah, bukan meninggalkannya dalam keadaan muram dan bermasalah. Jadi keputusan untuk berundur lebih awal itu sedang UNN masih dibelenggu masalah adalah mewajarkan untuk kita membuat rumusan bahawa mereka sebenarnya gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas yang diberikan atau memilih cepat-cepat angkat kaki untuk mengelakkan perbuatan salah laku terbuka jika ada. Baginda juga menyarankan mengenai perlunya transfer of knowledge kepada warga tempatan. Sepatutnya semua insiden ini janganlah ia dilihat dengan sebelah mata sahaja, tetapi perlu dilihat dengan mata kesedaran. Kita tidak menafikan bahawa jawatan eksekutif adalah lumrah disandang oleh orang-orang asing kerana faktor-faktor kepakaran dan pengalaman. Tetapi ini tidak bererti kita mesti menuntun saja
cara mereka bekerja dan menerima bulat-bulat segala hasil kerja mereka sebagai unggul dan lurus belaka. Mengambil sikap seperti ini adalah tidak betul. Tetapi yang betulnya, di pihak kita juga mesti ada usaha dan rancangan berkesan berkaitan transfer of knowledge kepada warga tempatan. Perancangan UNN pada peringkat pengurusan antara persoalan yang dikemukakan oleh Baginda. Akhirnya, Baita ingin mengemukakan beberapa soalan. Adakah terdapat UNN pernah dilaksanakan pengauditan? Jika ada, apa hasilnya? 2. Setakat manakah perkembangan antara pihak pengurusan eksekutif warga asing dengan anak-anak tempatan? 3. Apakah perancangan UNN dalam usaha Bruneiization pada peringkat pengurusan? Adakah Darussalam Asset Sendirian Berhad, DA Sendirian Berhad dan UNN mempunyai plan strategik sama ada bagi jangka masa pendek, sederhana dan panjang? Pada keberangkatan tidak berjadual ke UNN ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melihat lebih dekat beberapa buah bahagian di syarikat berkenaan, antara yang dilawati Baginda, bahagian pengurusan projek dan transformasi. Macam mana tu? This is your office. Transformation. Nothing, can you? Sini bahagian apa ni? Project management and transformations and also process improvements. I'm covering the process company-wide. Previously, it was only looking at production. Meeting ada. Ya, boleh. Kalau kita cari. Can you share? Okey, kita cari. How are you working all together? This is 12. Okey, sini. Okey, sini saja. Yang paling besar. Tapi biar orang Yusuf tulis di bawah. What dia dari network engineer. Network engineer. Dulu di DST. So kami macam itu boleh kurang punya macam proses apa. Transformation. Ya, transformation. Okey, di sini macam. This is only the biggest. Sebagai pengendali rangkaian telekomunikasi yang bergabung di negara ini, UNN menyediakan skop menyeluruh perkhidmatan tetap dan mudah alih. Sebenarnya stafnya masa ni bersematan waktu berpindah ke gedung exchange. Saat ni under renovations. So ini yang juga ini itu yang kalau ada alarm apa, so we restart the conference ini di this room. Upstream, everything you monitor from here. Also, this is where the task bit. Masa ni kami akan tukarkan, so they will move to the exchange. Ya, ke gedung.
we are modernizing the screens, and from here on, the entire national network is managed from this place, and normally during the day 6 people working here, and during the night 4. Ini fiber kita ni yang dari luar. So, fiber dari kita punya dengan dari bangunan mana-mana, dia semua dari kemarin. Dia semua dari sana berada. Tapi saya tak setuju dengan dia tak berkenal. Dia sana berada. Jadi nanti dalam pembangunan. So whatever yang barang-barang dapat ditutup kembali sedang. Tapi some of it separuh daripadanya sudah memang ditutup setengah. Cuma meninggalkan diri sendiri membuat dan penutup perhiasan. Pusat data UNN juga menjadi tumpuan keberangkatan baginda. So this servers here that we have, they are replicated across 50%. So every system which is vital. Anda kontrak. Kerja lama sini sudah masih ada kontrak. Kontrak ada. Ramai lagi. Ini cek. Ada sebagian masih kontrak daripada Oh iya. Iya. yang mau menerima. Antara inisiatif terkini UNN meningkatkan dasar kelajuan jalur lebar kepada 50 Mbps selaras dengan matlamat wawasan Brunei 2035 dan ekonomi digital 2025. Majlis-majlis doa kesyukuran bersempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah ke-49 tahun diadakan lewat petang kemarin oleh pelbagai pihak. Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Universiti Teknologi Brunei UTB mengadakan majlis seumpamanya di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis tahunan anjuran ketiga-tiga universiti berkenaan diisikan dengan sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat dan sembahyang fardu isyak berjemaah. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB mengadakan majlis seumpamanya serentak di seluruh surau di perkhemahan, pangkalan dan garison ABDB dengan tumpuan di Surau Ad-Difaq Bolkiah Garrison. Hadir Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Antara pengisian majlis sembahyang fardu maghrib dan sunat hajat, bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran Hari Puja Usia.
Juga mengadakan majlis yang sama pasukan polis di Raja Brunei PPDB di Surau Polis Gadong. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei. Pengisian acara bacaan surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran Hari Puja Usia dan sembahyang asar berjemaah. Majlis dikendalikan oleh Badan Ugama Islam PPDB.